Salam sejahtera diucapkan kepada Madam Silva, pensyarah bagi kumpulan 4, kod kursus LASS 3013 Pendidikan Lestari Alam Sekitar. Hari ini, saya Anis Nabila binti Zulkifli bersama rakan-rakan yang lain iaitu Aisyah Akilah binti Muhammad Nafi, Mazina Izzati binti Muhammad Ismail dan Siti Rosmila binti Rosid akan membentangkan isu alam sekitar iaitu kekurangan bekalan air. Baiklah, untuk itu dimulakan dengan punca yang pertama. Punca pertama merupakan permintaan air yang tinggi. Permintaan sumber air dijangka meningkat daripada 1.74 bilion meter padu pada 2015 kepada 21.1 bilion meter padu menjelang 2050. Kenapa hal ini berlaku? Ini kerana air merupakan satu khazanah alam yang tidak ternilai harganya. Manusia perlukan air untuk menjalani kehidupan seharian kerana ia sumber penting dalam menjana pelbagai bidang ekonomi seperti pertanian, perindustrian, perikanan dan penjanaan sumber tenaga elektrik dan sebagainya. Namun, kian hari permintaan air semakin tinggi, begitu juga di kampus. Saban hari, isu mengenai pembekalan air yang semakin tinggi dilaporkan. Siswa guru sekali menghadapi masalah seperti bekalan air yang tidak mencukupi. Perkara ini perlu diberikan perhatian serius kerana sumber air ini adalah asas utama kemandirian tamadun dalam kehidupan. Tanpa sumber air yang mencukupi adalah mustahil bagi manusia untuk meneruskan kelangsungan hidup. Air merupakan nadi kehidupan. Air yang mencukupi dan bersih amat penting dalam kehidupan kita, bukan sahaja untuk diminum tetapi untuk menjalani aktiviti harian seperti memasak, mencuci pakaian, mandi dan sebagainya. Rutin harian biasanya akan terjejas apabila berlakunya gangguan bekalan air. Kadar penggunaan air yang disyorkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia atau lebih dikenali sebagai WHO bagi setiap individu adalah 165 liter setiap hari. Jumlah populasi siswa guru yang semakin bertambah menyebabkan permintaan terhadap air semakin meningkat selari dengan peningkatan populasi siswa guru yang semakin bertambah. Sebenarnya, keadaan ini timbul adalah ekoran daripada peningkatan jumlah siswa guru dari semasa ke semasa. Selain pelbagai kegiatan harian yang memerlukan penggunaan air mengakibatkan berlakunya permintaan air yang tinggi. Tambahan lagi, kawasan kampus sentiasa dilaporkan menghadapi masalah air atau kurang sumber air. Ia sekaligus meletakkan siswa guru khususnya yang tinggal di asrama di dalam krisis yang meruncing untuk mendapatkan bekalan air yang mencukupi bagi menampung segala aktiviti harian. Dan bagi impak untuk punca di atas, seperti punca yang dinyatakan adalah impaknya gangguan masalah kesihatan. Akibat daripada kekurangan sumber air untuk diminum akan menyebabkan berlakunya dehidrasi, yakni kekurangan air dalam badan. Tubuh yang kurang air terdedah kepada bermacam-macam masalah. 70% daripada badan manusia adalah air. Tubuh yang kehilangan air menerusi pembuangan air kencing, pernafasan dan dan berpeluh. Tanpa air yang mencukupi untuk badan manusia, ia akan mendatangkan pelbagai kesan negatif. Ia akan mengakibatkan mudah letih, tidak bermaya, sakit kepala, sakit otot, sembelit, sakit kulit yang kering dan sebagainya. Sekiranya kekurangan air pada tahap yang teruk sehingga menyebabkan dehidrasi yang melampau, seseorang tu boleh mengalami tekanan darah rendah, demam, sawan
dan pengsan serta mengalami kerosakan buah pinggang. Selain itu, kurang minum air akan menjadi punca kulit kering. Kekurangan bekalan air menjadi punca utama kulit kering adalah kerana tabiat tidak minum air dengan mencukupi. Tanpa air, kulit akan mengalami dehidrasi dan ianya berisiko menjadikan kulit lebih kering serta mengalami kegatalan. Seterusnya, seperti kita ketahui, sumber air amatlah penting dalam kehidupan seharian manusia. Tanpa air mencukupi dapat membantutkan sesuatu aktiviti harian yang perlu dijalankan. Kekurangan bekalan air juga dapat menjadikan siswa guru mengalami stres dan kemurungan. Kurangnya bekalan air yang membataskan kegiatan harian seperti mandi, memasak, paling penting untuk minum dapat menjerumus ke arah berlakunya stres dan kemurungan. Kesannya, kesihatan siswa guru juga mental tidak akan stabil dan mengakibatkan banyak gangguan juga masalah kesihatan yang perlu dihadapi. Jadi, berdasarkan punca dan impak yang telah dinyatakan, disertakan juga cadangan untuk mengatasi masalah impak juga punca sebentar tadi. Jadi untuk cabaran yang pertama iaitu amalan 3S. Untuk kesedaran pengguna sebenarnya merupakan aset terpenting untuk terus memastikan bahawa sumber air akan terus wujud, mencukupi, bersih dan selamat serta dapat meneruskan khidmatnya kepada kehidupan sejagat. Yang pasti, semua pihak harus memainkan peranan untuk menjadi pengguna alam sekitar yang bertanggungjawab dan bersama-sama menjaga khazanah ini. Oleh itu, dengan amalan 3S dibentuk, yang mana 3S ini yang pertama, sentiasa bersiap sedia. Seperti menjimatkan penggunaan air dalam kegunaan harian bagi menjalankan langkah menjimatkan air. Ini akan membantu kekurangan bekalan air uh, dalam kehidupan seharian. Selain itu, sentiasa sediakan ubat-ubatan yang mencukupi bagi mengelakkan gangguan kesihatan dan mendapatkan nasihat juga pandangan daripada pakar supaya tidak mengalami stres dan kemurungan. Selain itu, untuk sumber air dijaga pula, sentiasa menghargai khazanah sumber air bagi meningkatkan kesedaran dan kecintaan terhadap sumber air. Kesedaran pengguna di peringkat awal akan menjadi pemangkin kepada jaminan bahawa sumber alam ini akan terus diselamat dan dipelihara. Kita juga akan terus menikmati uh, kehebatan sumber air ini dan meneruskan kemandiran, ketamadunan dalam kehidupan. Dan satu perkara lagi yang perlu dititik beratkan atau diberi perhatian yang mendalam oleh semua pihak kampus terutamanya pengguna ialah save more, jangan membazir. Antara amalan yang boleh jalankan basuh pinggan mangkuk dalam baldi berisi air, menggunakan mesin basuh dengan muatan yang penuh, kurangkan masa mandi bagi mengelakkan pembaziran air dan sebagainya. Dengan amalan Save More ini dapat menjaga alam sekitar dengan mengurangkan pembinaan empangan yang menyebabkan kemusnahan hutan dan habitat haiwan. Justru itu, pengguna haruslah memainkan peranan utama dengan memupuk amalan 3S ini agar kekurangan bekalan air dapat dielakkan. Oleh itu, semua pihak khususnya siswa guru dan harus sedar tentang tanggungjawab dan tugas mereka mengenai penggunaan air. Pengguna terutamanya sebagai pengguna utama alam sekitar harus mempunyai kesedaran yang tinggi untuk terus memastikan generasi masa akan datang akan terus menikmati alam sekitar yang bersih, seterusnya bekalan air
Selamat. Jadi, kita teruskan kepada pembentang kedua. Untuk punca yang seterusnya adalah disebabkan oleh pembaziran air. Yang mana pembaziran air boleh berlaku dalam dua keadaan. Iaitu yang pertama, bila adanya masalah infrastruktur. Yang mana paip air bocor ataupun pecah, dia boleh mengakibatkan air terbuang dan mengurangkan tekanan air dalam sistem. Jadi, kebocoran air ini adalah salah satu faktor utama dalam pembaziran air. Dan masalah infrastruktur seperti paip air bocor atau pecah boleh berlaku adalah disebabkan mungkin paip air tu dah lama ataupun dah rosak dan yang boleh akibatkan air tu hilang sebelum ia sampai kepada pengguna. Jadi kerosakan air juga, yang mana kerosakan paip juga dia boleh disebabkan oleh faktor usia, maksudnya dah lama digunakan ataupun faktor cuaca. Bukan itu saja, paip air bocor juga boleh berlaku disebabkan kurangnya penyelenggaraan. Yang mana bila kurangnya penyelenggaraan dan penambahbaikan kepada infrastruktur, ia boleh menyebabkan kebocoran dan kehilangan air. Jadi kita dapat lihat pentingnya untuk kita pelihara infrastruktur bekalan air itu. Yang mana bila pemeliharaan yang tidak mencukupi, dia boleh menyebabkan sistem paip tu jadi rosak. So, jika kita nak kaitkan dengan masalah infrastruktur ni dan nak dikaitkan dengan kurangnya penyelenggaraan, sebenarnya bila kita nak baiki juga, dia akan memberi impak kepada menjadi punca kepada kekurangan bekalan air. Jadi bila kita kaitkan dengan ada isu baru-baru ini yang mana dikeluarkan notis dari Ais Selangor yang mana dia mengeluarkan yang mengatakan bahawa mereka akan melakukan ataupun memulakan pelaksanaan kerja-kerja penambahbaikan, penyelenggaraan dan penggantian aset di loji rawatan air LRA Sungai Langat. Yang mana dengan penambahbaikan tersebut, pembaikian tersebut, dia akan memberi kesan kepada, ia akan menyebabkan gangguan bekalan air berjadual kepada wilayah Petaling, Hulu Langat dan termasuklah kawasan kita iaitu Kuala Lumpur. Jadi kita dapat lihat bahawa melalui masalah infrastruktur ni, dia dapat memberi kesan kepada pembaziran air yang menjadi punca utama kepada berlakunya kekurangan bekalan air. Dan untuk keadaan yang kedua adalah ketidakcekapan pengguna. Yang mana bila mana penggunaan air itu tidak cekap boleh mengakibatkan pemakaian air yang berlebihan dan mempercepatkan kekurangan bekalan air. Jadi contohnya macam penggunaan air yang berlebihan. Jadi bila penggunaan air yang berlebihan, dia akan menyebabkan kekurangan air itu lebih cepat. Termasuklah seperti bila kita mandi terlalu lama ataupun membiarkan pancuran berterusan semasa tidak menggunakannya ataupun mungkin kita buka paip air ketika kita memberus gigi ataupun mencuci muka dan basuh tangan. Kita biarkan air terus terbuka tanpa kita gunakannya. Dan itu adalah juga merupakan salah satu ketidakcekapan pengguna. Untuk seterusnya, ketidakcekapan pengguna juga boleh berlaku disebabkan tiadanya ataupun kurangnya kesedaran tentang kepentingan dan kepentingan alam sekitar yang boleh menyebabkan ketidakcekapan pengguna terhadap penggunaan air. Sebab bila pengguna itu tidak tahu pentingnya penggunaan air secara dengan langkah-langkah bijak dan efisien, maka mereka akan guna dengan sambil lewa dengan tiada rasa tanggungjawab terhadap sumber air tersebut. Jadi itu adalah punca kepada kekurangan bekalan air. Seterusnya kita pergi kepada impak kekurangan air. Jadi antara kekurangan impaknya adalah akan memberikan gangguan kepada aktiviti kampus seperti pelaksanaan program, sukan ataupun seminar dan sebagainya. Jadi bila kita untuk mengadakan aktiviti tersebut, dia akan memberi kesan kepada ketidakselesaan kepada siswa guru, kaki tangan, para peserta program ataupun tetamu yang hadir. Sebabnya bila kita melakukan aktiviti tersebut, para peserta ataupun mungkin para siswa guru dan sebagainya, dia ingin pergi ke tandas untuk menggunakan kemudahan tersebut. Tapi bila tiadanya bekalan air ataupun kurangnya bekalan air, mereka akan merasa sukar ataupun tidak selesa untuk menggunakan kemudahan tersebut yang menyebabkan aktiviti kampus tersebut akan terganggu dengan ketidakselesaan yang mereka alami. Untuk yang seterusnya adalah penyediaan makanan dan minuman untuk jualan di kafeteria juga akan terganggu. Sebabnya
Terganggu mungkin daripada sudut pelaksanaan operasi keselamatan makanan. Bila ketiadaan bekalan air, dia boleh merosakkan operasi keselamatan standard makanan tersebut. Sebabnya pemakanan yang disediakan dalam kafeteria tu mungkin tak dapat memenuhi standard keselamatan makanan yang diperlukan, yang mana ia boleh membahayakan kesihatan pelanggan. Sebagai contoh, bila tiada air, penjual tersebut akan sukar untuk nak membasuh sayur, nak membasuh lauk pauk atau sebagainya. So benda tu mengganggu ataupun menyukarkan untuk mereka memenuhi standard penjagaan keselamatan makanan yang disediakan. Untuk yang seterusnya, untuk daripada kesan kepada segi perjualan di kafeteria ni, dia boleh memberikan impak kepada komuniti sebab kita tahu di kafeteria ni kan staff, lecturer ataupun siswa guru pergi membeli untuk makan. So bila kafeteria ni bila kafeteria ni tak ada bekalan air, so ia boleh merosakkan hubungan sosial dan aktiviti komuniti yang biasanya berlaku di kafeteria tersebut. Dan yang paling utama adalah bila jualan ni sukar untuk dilakukan, maka akan ada kehilangan pendapatan. Mana kafeteria yang tidak dapat beroperasi akan mengalami kerugian pendapatan harian. Jadi ini boleh memberi kesan kepada pemilik perniagaan, pekerja dan peniaga yang bergantung kepada perniagaan ini untuk mencari nafkah. Untuk yang seterusnya adalah melalui penangguhan ataupun pembatalan aktiviti. Jadi dia boleh berlaku seperti aktiviti seperti PDP, hari sukan, program sebagainya. Jadi benda tu sebenarnya akan memberi gangguan jadual pelajaran, kurangnya interaksi sosial, kehilangan masa pembelajaran, hilangnya pelibatan aktif pada siswa guru, staf ataupun untuk kita melibatkan kampus kita secara aktif. Dan yang seterusnya adalah kita pergi kepada cara untuk kita mengatasi isu mengenai kekurangan bekalan air ini. Kita boleh mengadakan melalui program kesedaran, yang mana mengadakan program pendidikan alam sekitar dan kesedaran pengguna untuk mengajar komuniti tentang kepentingan pengurusan air yang bijak. Jadi kita boleh buat seperti pertandingan pembinaan poster, yang mana kita boleh buat untuk dengan memberikan tajuk tanggungjawab sebagai seorang pengguna. Jadi dalam pembinaan poster tersebut kita fokuskan kepada tajuk ini, yang mana dalam tajuk ini kita boleh tekankan kepada para peserta tersebut untuk mengamalkan penggunaan air secara bijak dan efisien. Dan dalam poster tersebut kita juga boleh tekankan mengenai tanggungjawab mereka untuk melaporkan jika berlakunya kebocoran air. Jadi ini adalah antara inisiatif kita untuk mengatasi isu yang berlaku tersebut. Yang seterusnya. Okey, baiklah. Seterusnya kita akan beralih kepada punca kekurangan bekalan air yang ketiga. Sebelum itu, saya sebagai pembentang yang ketiga iaitu Mazlina Izzati binti Muhammad Ismail. Okey, baiklah. Bagi punca kekurangan bekalan air yang ketiga ialah disebabkan oleh pencemaran sumber air. Sumber air yang kita ketahui adalah contohnya adalah seperti sungai dan juga air yang telah dirawat. Okey, baiklah. Yang pertama, pencemaran sumber air adalah disebabkan oleh pencemaran bau seperti pencemaran bau daripada sungai. Jika kita lihat pada slide ini, telah saya nyatakan bahawa pencemaran bau sungai ini mengakibatkan gangguan bekalan ke atas jutaan pengguna yang berlaku pada 17 Mac 2023 yang lalu. Siasatan Lembaga Urus Air Selangor, iaitu LUAS, mendapati ia berpunca daripada sebuah bengkel jentera berat di sekitar Sungai Gong, Rawang yang terbabit dalam perstoran sisa minyak disebabkan oleh perstoran sisa minyak ini tidak diurus dengan sebaiknya, maka ia telah mengakibatkan pencemaran bau kepada Sungai Gong yang seterusnya menyebabkan berlakunya pencemaran sumber air kepada penduduk di sekitar Rawang. Dapat kita lihat di sini saya sertakan keratan akhbar yang menyatakan mengenai pencemaran bau LRA Sungai Selangor rantau panjang dihenti tugas oleh Air Selangor. Dapat kita lihat di keratan akhbar ini, Shah Alam 17 Mac pengurusan Air Selangor
memaklumkan logi rawatan air Sungai Selangor, Pasal 1 SSP 1, Pasal 2 SSP 2, Pasal 3 SSP 3 dan rantau panjang terpaksa dihenti tugas pada 7 malam hari ini. Hal ini adalah disebabkan oleh pensetoran sisa minyak yang tidak diuruskan dengan betul oleh pihak yang bertanggungjawab. Baiklah, seterusnya bagi pencemaran sumber air yang kedua adalah disebabkan oleh pencemaran sungai. Pembuangan sisa toksik seperti daripada sisa minyak industri, sampah sarap dan sebagainya ke dalam sungai. Dapat kita lihat sungai-sungai kita adanya sampah sarap seperti bekas-bekas plastik makanan dan juga bagi dari segi industri terdapat adanya tumpahan minyak dari contohnya dari sektor perkapalan dan sebagainya. Yang seterusnya, pencemaran sungai juga disebabkan oleh kegiatan penerokaan tanah untuk pembangunan kawasan perumahan dan juga perindustrian tanpa kawalan. Hal ini disebabkan oleh pemaju-pemaju tanah dan juga pembangun-pembangun bagi kawasan perumahan melakukan kegiatan penerokaan tanah tanpa lesen ataupun tanpa arahan dan juga tanpa keizinan daripada pihak yang berwajib untuk melakukan kegiatan penerokaan tanah tersebut. Hal ini menyebabkan sisa-sisa ataupun bekas-bekas daripada pembangunan perumahan tersebut mengakibatkan sungai menjadi tercemar. Dan yang ketiga, pencemaran sungai ini mengakibatkan gangguan bekalan air bersih bukan sahaja kepada penduduk dan juga masyarakat kepada akuatik, iaitu hidupan akuatik seperti ikan dan juga sebagainya. Pencemaran sungai ini ada merupakan salah satu isu yang besar bagi di negara kita kerana telah bertahun-tahun lamanya isu pencemaran sungai ini selalu dipapar di dada akhbar. Namun demikian setiap tahun tiada perubahan. Maksudnya tiada perubahan yang drastik yang dapat kita lihat terhadap pencemaran sungai di negara kita. Okey, pada keratan akhbar ini kita dapat lihat sumber air terdedah kepada pencemaran. Di sini terdapat petugas Lembaga Urus Air Selangor iaitu LUAS meletakkan penghadang untuk memerangkap pencemaran yang berlaku di Sungai Semenyih berhampiran LRA sungai berkenaan di Jenderam Hilir Dengki Selangor awal tahun ini. Dapat kita lihat pihak yang bertanggungjawab melakukan tugas mereka dengan meletakkan penghadang sampah sarap sebagai untuk memerangkap sampah sarap yang menyebabkan pencemaran berlaku di Sungai Semenyih. Okey, baiklah, seterusnya kita beralih kepada impak kekurangan bekalan air, iaitu kita dapat lihat antara impaknya ialah gangguan terhadap pembelajaran. Sekiranya di kawasan tersebut ada di sekitar kampus ataupun kawasan yang diduduki oleh kebanyakan mahasiswa, maka ia akan berlaku gangguan kepada pembelajaran disebabkan oleh yang pertama, tidak dapat menjalankan PDP yang berkaitan dengan aktiviti air. Contohnya terdapat aktiviti contohnya bagi pengkhususan pendidikan jasmani, terdapat aktiviti luar yang perlu mereka lakukan yang melibatkan aktiviti air, namun demikian tidak dapat dilakukan oleh kerana pencemaran sungai ataupun pencemaran sumber air yang berlaku. Yang kedua, gangguan pembelajaran menyebabkan mahasiswa tidak dapat menghadiri kelas. Hal ini adalah kerana ketiadaan sumber air yang bersih menyebabkan mereka tidak dapat melakukan kebersihan diri ataupun tidak dapat melakukan mandi dan juga bersihkan diri untuk hadirkan ke kelas. Hal ini menyebabkan ia turut mengganggu pembelajaran mereka kerana mereka akan terlepas untuk menghadiri kelas tersebut dan juga untuk mempelajari apa yang akan diajar oleh guru. Okey, cadangan bagi mengatasi kekurangan bekalan air ini di sini saya sertakan salah satunya adalah dengan penguatkuasaan undang-undang. Penguatkuasaan undang-undang ini boleh dilakukan oleh pihak berwajib seperti antaranya ialah notis amaran sebanyak 2 kali akan diberikan kepada mereka yang terbabit sebelum mengeluarkan kompaun. Contohnya jika pihak industri dari sektor industri melakukan kesalahan, maka mereka akan diberikan notis amaran sebanyak 2 kali, iaitu amaran yang
menyatakan akan diambil tindakan ke atas mereka sekiranya mereka mengulangi perbuatan yang sama, iaitu notis amaran sebanyak 2 kali sebelum tindakan tegas diambil dengan mengenakan kompaun berjumlah tinggi kepada individu yang merosakkan sumber air. Selepas mereka yang melakukan kerosakan diberi notis amaran sebanyak 2 kali, namun jika berlaku juga pada kali yang ketiga, maka pihak berwajib perlulah mengambil tindakan tegas dengan mengenakan kompaun sekurang-kurangnya RM25,000 seperti apa yang saya lihat di dada akhbar, RM25,000 kepada pihak ataupun individu yang merosakkan sumber air. Hal ini adalah sebagai pengajaran kepada mereka dan juga sebagai amaran kepada mereka supaya tidak lagi melakukan pencemaran sumber air kepada sungai-sungai dan sebagainya. Hal ini adalah kerana sumber air yang bersih amatlah diperlukan oleh masyarakat dan juga semua, kerana sumber air yang bersih dapat membantu kita melalui kehidupan dengan lebih baik. Baiklah, seterusnya saya serahkan kepada Siti Rosmila. Okay, Assalamualaikum dan Assalam Sejahtera. Saya Siti Rosmila binti Rosid dari PT4 S114. Saya akan meneruskan pembentangan berkenaan dengan punca, impak dan strategi untuk isu kekurangan bekalan air. Okay, kita tengok pada puncanya iaitu fenomena cuaca. Yang pertama, peningkatan suhu. Peningkatan suhu ni akan mendorong kepada penyediaan air berlaku. Seperti mana yang kita lihat, suhu ni meningkat kerana pengeluaran gas rumah hijau seperti karbon dioksida dan klorofluorokarbon hasil daripada penggunaan aircon, aerosol dan peti sejuk yang berluasa terutama di kawasan bandar. Okey, sebagaimana yang kita lihat, kawasan Kuala Lumpur ni sangat padat dan dipenuhi dengan penggunaan pelbagai alatan dan teknologi seperti aircon dan sebagainya. Oleh sebab itu, apabila meningkatnya lapisan gas rumah hijau di udara, maka ia akan berlakunya penipisan lapisan ozon dan menyebabkan cahaya daripada matahari dan haba ni mudah meresap masuk ke dalam bumi kita. Oleh yang demikian, suhu bumi juga akan meningkat. Selain itu juga, kepadatan hidup di bandar ni akan menyebabkan berlakunya pulau haba dan juga ketiadaan pokok untuk menyejukkan bandar terutama di kawasan Kuala Lumpur itu sendiri. Sebagaimana kita lihat, kawasan tempat kampus kita berada di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Jadi sebagaimana yang kita lihat, terdapat banyak bangunan di kawasan keliling kita dan kurangnya wujudan pokok-pokok itu sendiri. Jadi ia akan menyebabkan berlakunya pulau haba kerana kawasan yang terlalu panas dan kekurangan pokok untuk menyejukkan kawasan tersebut. Oleh yang demikian, apabila suhu meningkat, air juga mudah tersejat, terutama di kawasan empangan air menyebabkan bekalan dan saluran air juga semakin berkurangan. Okey, yang seterusnya untuk fenomena cuaca ialah El Nino. El Nino ni berasal daripada perkataan bahasa Sepanyol yang bermaksud anak lelaki, dan istilah ini digunakan dan buat pertama kali oleh nelayan Peru di sekitar tahun 1800. Cara mudahnya, fenomena El Nino ni membabitkan perubahan tekanan atmosfera dan suhu lautan terutama di lautan Pasifik. Ketika El Nino ni berlaku, suhu permukaan laut akan meningkat di bahagian timur lautan Pasifik dan Malaysia juga tidak terkecuali untuk menghadap kejadian El Nino ni sendiri. Menurut akhbar bernama yang bertarikh 7 Julai 2023, El Nino ni di Malaysia dijangka akan meningkat pada tahun 2023 hingga awal tahun 2024. Jadi El Nino ni akan menyebabkan cuaca menjadi kering dan berpanjangan serta mencetuskan gelombang haba. Dan pada waktu yang sama, ia akan mengeringkan jumlah air dan menyebabkan kekurangan bekalan air itu sendiri.
Seterusnya untuk punca ialah kekurangan taburan hujan. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan sepanjang Jun ini, kebanyakan kawasan di Semenanjung Malaysia dijangka menerima hujan sedikit bawah purata antara 50 hingga 150 mm. Okey, apabila taburan hujan ni berkurang, maknanya kawasan yang panas di kawasan Kuala Lumpur ni sudah pasti akan membuatkan air menjadi kering. Apabila taburan hujan juga berkurangan, malah ia akan mendorong dengan lebih lagi untuk air tu menjadi kering dan mengurangkan jumlah bekalan air untuk kawasan kampus dan kawasan-kawasan sekitarnya juga. Seterusnya, kita lihat kepada impak apabila kekurangan bekalan air ini berlaku, iaitu gangguan ke atas aktiviti harian. Yang pertama, mandi dan bersuci. Okey, untuk pengetahuan, saya merupakan salah seorang pelajar di Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas. Pada awal saya masuk kampus ni, saya tinggal di Asrama Sentosa. Jadi, apabila setiap pagi ni, berlakunya kekurangan bekalan air. Kadang-kadang tak ada air pun untuk para siswa ni mandi di Asrama Sentosa. Jadi, ia sudah pasti akan menjejaskan dan mendatangkan impak ke atas pelajar asrama itu sendiri. Terutamanya pada waktu pagi, semestinya para siswa ni akan mandi dan bersuci dan bersiap sedia untuk ke kelas. Jadi, apa yang saya lakukan pada waktu itu, saya bergerak ke asrama lain yang untuk mendapatkan air untuk mandi. Jadi semestinya kita lihat pada situ mendatangkan impak kepada para siswa itu sendiri untuk mandi dan bersuci, terutama pada bahagian ataupun pada waktu pagi. Yang kedua, bekalan minuman dan masakan. Okey, apabila berlaku kekurangan air ni, sudah tentu ia akan menjejaskan apabila siswa ni nak mengambil air, contohnya di kowe dan sebagainya untuk diminum pada waktu harian. Sebagaimana yang kita tahu, cuaca yang panas menyebabkan kita mudah dahaga. Jadi oleh itu, bekalan minuman ni amat penting lah. Apabila kekurangan bekalan air ni, jadi ia sudah tentu akan menjejaskan kehidupan harian pelajar tersebut. Selain itu, contohnya untuk memasak menggunakan microwave dan sebagainya, sudah tentu akan memerlukan air. Oleh itu, apabila kekurangan bekalan air ni, susahlah untuk para siswa ni memasak dan minum serta sebagainya. Seterusnya, membasuh pakaian. Okey, sebagaimana yang kita tahu, air sangat pentinglah untuk kita gunakan semasa membasuh pakaian. Tanpa air, bagaimana kita nak basuh pakaian lah? Terutamanya sebagai seorang siswa guru itu sendiri, saya sangat memerlukan air ni untuk basuh baju dan sebagainya. Terutamanya pada hujung minggu, saya suka basuh baju pada hujung minggu. Jadi apabila ketiadaan air ni, susahlah untuk bagi saya untuk basuh baju dan sebagainya. Oleh itu, kita dapat lihat bahawa apabila ketiadaan air ni, kekurangan bekalan air, ia akan menjejaskan aktiviti harian seorang siswa guru itu sendiri. Seterusnya, untuk strategi bagi kurangnya bekalan air ini sendiri, iaitu saya mencadangkan bahawa strateginya ialah melalui program Kitas Semula Air. Jadi program Kitas Semula Air ini terdapat beberapa bahagian. Yang pertama, program catur air seperti menutup punca air di blok tertentu. Jadi sebagaimana yang kita tahu, tak semua blok kita gunakan untuk mengajar dan belajar. Jadi apabila blok itu tidak digunakan, contoh kita boleh menutup punca air itu pada hari tertentu. Jadi apabila itu berlaku, ia sudah pasti akan menjimatkan jumlah air yang digunakan serta akan mampulah mengatasi kekurangan bekalan air itu sendiri. Yang kedua, caturan air pada hari tertentu. Contohnya pada hari Minggu dan sebagainya, air ni perlu dicatulah, tidak boleh digunakan dan sebagainya. Jadi apabila ia dilakukan, sudah tentu penggunaan air ni akan semakin berkurang.
Yang ketiga, tadaran hujan di tempat terbuka untuk digunakan dalam urusan harian seperti mandi tadi, bersihkan diri dan membasuh baju lah. Contohnya kita buat tadaran hujan di kawasan lapang sepertinya di padang, di dataran dan sebagainya. Kita tadah hujan tu dan digunakan untuk aktiviti harian seperti mandilah. Sebagaimana yang kita tahu, apabila kita gunakan air tu untuk mandi, jadi air tu tak bolehlah digunakan untuk benda lain. Jadi apabila kita lakukan tadaran hujan ni, air tu boleh digunakan untuk mandi dan tidak membazirlah sebab kita tak guna air yang dipilih air tu sendiri, bekalan air dalam IPG. Jadi kita gunakan tadaran air hujan. Jadi nampaklah kat situ bahawa kita ni perlu kita semula air untuk mengurangkan penggunaan air di kampus ini sendiri. Baiklah, itu sahaja pembentangan daripada kami untuk hari ini. Terima kasih atas kesudian untuk mendengar pembentangan kami. Jadi daripada pembentangan tadi dapat dilihat bahawa terdapat pelbagai punca, pelbagai impak dan juga pelbagai strategi yang boleh digunakan untuk mengatasi kekurangan bekalan air itu sendiri. Jadi siswa guru ni di IPG ni perlulah bijak memiliki cara bagi mengatasi kekurangan bekalan air supaya kehidupan kita sentiasa terjamin dan bekalan air juga akan terus berkekalan hingga ke akhirnya. Sekian, terima kasih.